Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang pasukan Terengganu. Yang mana pada perlawanan ini JDT menang 1-0 hasil jaringan daripada Shane Lowry. Okey, pada perlawanan semalam boleh dikatakan Johor Darul Takzim menguasai hampir keseluruhan perlawanan dan mereka berjaya untuk menjaringkan 1 gol. Manakala Terengganu pula bermain dengan bertahan dan cuba beberapa kali untuk melakukan counter attack. Tetapi banyak counter attack ataupun build up gameplay daripada Terengganu berjaya dipatahkan di kawasan tengah JDT pada perlawanan semalam. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya mulakan dengan Johor Darul Takzim. Apakah kunci dan juga faktor kemenangan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah Johor Darul Takzim bermain dengan high pressing, iaitu mereka memberi tekanan yang tinggi kepada pemain-pemain Terengganu ketika pemain-pemain Terengganu cuba untuk build up gameplay daripada bawah. Yang mana kita dapat lihat pada perlawanan semalam, pemain-pemain JDT daripada Baxen sampailah kepada Shane Lowry di bahagian pertahanan. Apabila Terengganu cuba untuk build up gameplay daripada bawah, mereka akan terus pressure ataupun memberi tekanan kepada pemain-pemain Terengganu yang pegang bola, dan perkara tersebut telah menyebabkan pemain-pemain Terengganu gagal untuk build up gameplay daripada bawah disebabkan tekanan yang tinggi diberikan oleh pemain-pemain JDT, sama ada di bahagian serangan, bahagian tengah ataupun bahagian pertahanan. Yang paling menarik tentang pressure ataupun tekanan yang tinggi yang diberikan oleh JDT ni, kita dapat lihat sekiranya Terengganu berjaya build up sampai di kawasan tengah, maka JDT bukan hanya memberi tekanan tinggi kepada pemain Terengganu yang pegang bola itu dengan seorang player, tetapi JDT akan pressure pemain Terengganu tersebut dengan 2 ataupun 3 orang, bagi memberi tekanan yang lagi tinggi sehingga pemain-pemain Terengganu tersebut membuat kesilapan dan juga akan passing bola ke belakang ataupun akan kehilangan bola di kawasan tersebut. Jadi itu adalah kunci utama kepada kemenangan Johor Darul Takzim, yang mana tekanan tinggi yang diberikan oleh mereka berjaya menekan pasukan Terengganu sehingga pemain-pemain Terengganu membuat mistake dan kehilangan bola. Jadi build up yang mereka cuba lakukan daripada bawah akan terbantut sama ada di bahagian tengah ataupun di bahagian pertahanan mereka sendiri. Itu yang pertama lah, kunci kemenangan pasukan Johor Darul Takzim. Yang kedua, kunci kemenangan pasukan Johor Darul Takzim juga adalah terletak di bahagian tengah, yang mana pada perlawanan semalam Naksu Insah, Leandro Velasquez, Syamil Kuti Abah dan sebagainya berjaya mengawal bahagian tengah JDT dengan sangat-sangat baik. Mereka pandai untuk mengurangkan tempo perlawanan, mereka pandai untuk memperlahankan, mensederhanakan dan melajukan perlawanan sekiranya mereka mahu. Sebab apa? Sebab mereka dah tahu yang game itu mereka kontrol, maka tempo perlawanan juga mereka yang akan kontrol. Jadi apabila pemain ataupun pasukan berjaya untuk kawal tempo perlawanan dan menguasai perlawanan, maka game tersebut akan menjadi milik pasukan tersebut. Maka pasukan yang berjaya mengawal tempo perlawanan dan berjaya mengawal perlawanan pada perlawanan semalam adalah Johor Darul Takzim. Itu sebab kita tengok Johor Darul Takzim bermain dengan simple dan mudah sahaja, sebab mereka yang kawal tempo perlawanan pada perlawanan semalam. Mereka dah berjaya tekan Terengganu dengan sangat tinggi. Mereka bagi pressure yang sangat tinggi, maka Terengganu yang gagal untuk absorb ataupun menyerap tekanan tersebut membolehkan Johor Darul Takzim bermain dengan simple football. Itu yang kedua lah yang saya suka tentang Johor Darul Takzim. Okey, yang ketiga, apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim ni, bagaimana mereka melakukan serangan menggunakan fullback mereka, iaitu Koh Beng Ong dan juga Matthew Davis. Yang mana kita tahu Koh Beng Ong dan juga Matthew Davis ni memang padu daripada segi overlapping dan sebagainya. Tetapi semalam kita boleh lihat bagaimana peranan dua orang ini apabila mereka melakukan serangan, kedua-dua player ni akan lebih laju untuk naik ke atas memberi support kepada bahagian serangan di posisi kanan ataupun di sisi kiri. Yang mana Matthew Davis memang akan sentiasa support Safawi Rashid, Koh Beng Ong akan sentiasa support Akhil Rashid. Yang mana kedua-dua player ni daripada segi bantuan serangan mereka bagus,
mereka build up dengan sangat lawa, mereka punya overlapping pun lawa, mereka punya passing pun lawa, mereka punya penglibatan dalam membantu bahagian serangan pun memang sangat-sangat mantap. Itu yang saya suka yang ketiga. Okey, itu sahaja tentang pasukan Johor Darul Takzim, yang mana kunci utama mereka menang adalah disebabkan tekanan yang tinggi mereka berikan, berjaya untuk mematahkan build up Terengganu pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk tentang kelemahan pasukan Johor Darul Takzim. Kelemahan pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam satu sahaja, iaitu mereka gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada disebabkan kekentalan dan juga kehebatan goalkeeper dan juga barisan pertahanan pasukan Terengganu. Yang mana kalau kita lihat semalam, JDT ada beberapa percubaan di hadapan gol, tetapi mereka gagal untuk menyudahkan peluang tersebut. Disebabkan kegagalan mereka untuk menyudahkan beberapa percubaan yang ada, itu telah menyebabkan mereka gagal untuk menggandakan jaringan. Jadi itu antara kelemahan Johor Darul Takzim lah. Mereka gagal untuk memanfaatkan peluang yang ada di depan mata dan mereka gagal untuk convert peluang tu kepada jaringan. Itu sahaja untuk pasukan Johor Darul Takzim. Kita masuk kepada pasukan Terengganu. Okey, untuk pasukan Terengganu saya akan cakap tentang kekuatan ataupun apa yang saya suka dahulu. Apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu adalah yang pertama, iaitu yang pertama adalah di bahagian pertahanan dan juga goalkeeper department mereka, yang mana gandingan bahagian pertahanan mereka, Azim dan juga Syarul Nizam bermain dengan sangat-sangat cemerlang di bahagian pertahanan serta dibantu oleh Azam Azmi dan juga Hairi Hakim di bahagian pertahanan kanan dan juga pertahanan kiri, yang mana mereka banyak kali mengekang asakan dan juga gerakan daripada pemain-pemain hadapan JDT dan juga support dan juga dibantu dengan kecemerlangan Suhaimi Hussein, yang mana Suhaimi semalam juga bertindak cemerlang di bahagian penjaga gol, yang mana dia banyak kali menyelamatkan gawang Terengganu daripada dibolosi. Jadi itu yang pertama yang saya suka tentang Terengganu. Yang kedua yang saya suka tentang pasukan Terengganu adalah bagaimana Hairi Hakim mengunci Safawi Rashid, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Hairi Hakim adalah seorang left back muda yang dipanggil untuk skuad ataupun kelayakan AFC Cup bawah 23 tahun nanti, yang mana beliau berjaya mengunci pergerakan Safawi Rashid di bahagian kanan, yang mana beliau bermain di bahagian kiri, Safawi Rashid bermain di bahagian kanan. Memang berjaya mengunci lah. Semalam kita boleh lihat Safawi gagal untuk buat gerakan ataupun dribbling berbahaya di bahagian kiri pasukan Terengganu disebabkan Hairi Hakim ni beraksi dengan sangat baik, dan di bahagian kanan Azam Azmi juga beraksi dengan sangat baik apabila dia berjaya menyekat Ahya Rashid, berjaya menyekat Sumareh dan juga Arif Aiman daripada melakukan larian-larian ataupun dribbling yang berbahaya di bahagian sayap. Jadi boleh dikatakan fullback muda ataupun right back dan juga left back Terengganu yang muda ni menunjukkan satu persembahan yang sangat menarik. Mereka berjaya mengunci pemain-pemain sayap berbahaya di Malaysia ni kan, di Liga Super ni dengan sangat-sangat baik. Mereka tak bagi ruang, mereka tak bagi JDT attack menggunakan sayap kiri dan juga sayap kanan dan sebagainya. Mereka mengunci dengan baik lah, senang cerita, Hairi Hakim dan juga Azam Azmi. Dua perkara itu sahaja yang saya suka tentang pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk kepada kelemahan. Kelemahan ni memang saya akan cakap banyak jugalah, sebab memang saya nampak kelemahan yang paling ketara untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Kelemahan yang pertama adalah mengenai fungsi Faisal Halim sebagai top striker, yang mana saya faham apa yang ingin dilakukan oleh Nafuzi Zain adalah untuk memainkan Faisal Halim sebagai false nine. Tetapi pada perlawanan semalam kita boleh lihat yang Faisal Halim tak sesuai diletakkan peranan sebagai false nine. Sebab apa? Sebab kita tahu Faisal Halim adalah seorang player yang aktif dan rajin bergerak ketika bermain di bahagian sayap kanan. Tetapi apabila diletakkan sebagai top striker ataupun seorang striker yang berfungsi sebagai false nine, Faisal Halim akan berada dalam kedudukan yang statik dan beliau juga kurang support daripada bahagian midfield, menyebabkan beliau tak berfungsi dengan sangat baik sebagai seorang top striker. Jadi
fungsi Faisal Halim semalam memang tak menjadi sebagai seorang top striker, dan Nafuzizin agak lambat membuat pertukaran untuk mengeluarkan Faisal Halim ataupun untuk mengubah kedudukan Faisal Halim ke bahagian kanan ataupun bahagian kiri. Itu kelemahan Terengganu yang pertama, apabila fast nine ataupun fungsi Faisal Halim sebagai fast nine tidak dilakukan ataupun tidak mampu dilaksanakan dengan begitu baik. Yang kedua, kelemahan pasukan Terengganu adalah apabila mereka gagal untuk mengawal bahagian tengah dengan sangat baik. Macam saya cakap tadi, JDT akan memberi tekanan yang tinggi kepada pemain-pemain Terengganu ketika mereka cuba untuk build up daripada bawah. Akan tetapi, apa yang menjadi kunci kepada pressure ataupun high pressing yang dilakukan oleh Johor Darul Takzim ni berhasil adalah disebabkan kawasan tengah Terengganu adalah sangat-sangat gap yang besar, yang mana kita boleh lihat kedudukan letak Habib Harun dan juga Makan Konate agak jauh. Jadi apabila mereka punya kedudukan ataupun position ataupun gap yang jarak agak jauh, yang mana kita boleh lihat Habib Harun bermain sebagai defensive midfielder, letak dia akan bermain dengan wide di bahagian tepi, manakala Makan Konate akan bermain di bahagian tengah sedikit di posisi nombor 10. Jadi apabila Terengganu cuba untuk build up, mereka kekurangan support daripada player-player hadapan. Apabila bola dapat kat Habib Harun nak pas kat Litak ataupun Makan Konate, position Makan Konate dan juga Litak agak jauh. Jadi apabila benda itu berlaku, pemain-pemain JDT mereka akan cepat lakukan pressure. Mereka akan cepat tekan player ataupun cepat tekan Habib. Sama ada 3 orang player JDT tekan Habib, memang Habib akan hilang bola. Sebab apa? Sebab player-player JDT, player-player Terengganu yang lain tak datang dekat, tak close the gap, tak rapatkan jarak antara player lain untuk meminta bola. Jadi itu kelemahan Terengganu, yang mana mereka bermain dengan agak jurang ataupun jarak antara player itu besar sangat. Jadi apabila sangat besar, mereka memberi ruang kepada player JDT untuk membuat tekanan kepada player yang pegang bola. Jadi apabila JDT buat tekanan 3 lawan 1, automatiklah JDT yang akan berjaya rampas bola. Itu antara punca lah build up gameplay Terengganu daripada bawah gagal untuk dilaksanakan dengan sangat baik. Apabila persefahaman dan juga chemistry di bahagian midfield juga tidak mempunyai perfahaman yang baik di antara satu sama lain. Akan tetapi secara overall, mereka punya counter attack memang agak berbahaya. Tetapi build up mereka yang cuba dilakukan daripada bawah tu kebanyakannya gagal ataupun kebanyakannya tidak berhasil, tidak mampu dilakukan dengan baik. Itu yang kedua tentang pasukan Terengganu, kelemahan. Yang ketiga, kelemahan Terengganu adalah di bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri. Yang mana pada perlawanan ni memang kita nampak Faiz Nasir dan juga Hakimi Abdullah tidak beberapa berfungsi dengan sangat baik. Yang mana kemungkinan besar Faiz Nasir, saya rasa kalau beliau diletakkan di bahagian kiri lebih awal pada perlawanan semalam, beliau mampu untuk beat Matthew Davis. Sebab di belah kanan memang kita tahulah Kobe Ong jaga memang kerah dan solid. Jadi Faiz Nasir memang sukar untuk tembusi Kobe Ong. Dan Hakimi Abdullah pula memang daripada awal dia tak berapa menjadi di bahagian kiri, melainkan ada satu percubaan yang mana free kick letak berjaya jumpa dia berjaya shoot satu. Itu sahaja percubaan daripada Hakimi Abdullah. Selebihnya memang boleh dikatakan bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Terengganu gagal berfungsi dengan sangat baik. Tetapi selepas itu JDT Terengganu buat pertukaran, Faiz main kiri, barulah kita nampak sikit yang bahagian Terengganu belah kiri ni hidup selepas kemasukan Rahmat Makasuf. Jadi itu antara kelemahan pasukan Terengganu. Dan kelemahan paling ketara pasukan Terengganu adalah di bahagian connection antara satu sama lain ataupun kesinambungan dan juga link up antara player antara satu sama lain. Yang mana apabila mereka nak build up daripada bawah, mereka agak lambat untuk minta bola dan mereka agak lambat untuk menyambung. Yang mana Habib dengan Litak memang tak serasi, mereka tak connected, mereka tak menyambung. Litak dengan Makan Konate juga tak menyambung, mereka tak, maksud saya tak menyambung kat sini, mereka tak boleh nak link up, mereka tak boleh nak sambungkan antara satu sama lain, mereka tak boleh nak build up antara satu sama lain. Bahkan antara Makan Konate untuk buka kepada Faiz Nasir ataupun buka kepada Hakimi Abdullah juga tak link up. Sebab kebanyakan memang mereka akan ditekan. Mereka ditekan sangat tinggi oleh pemain-pemain JDT, yang menyebabkan apabila player Terengganu dapat bola, tak dansat, memang pegang bola dalam
2-3 saat pun bola hilang. Macam tu sahaja. Kan? Jadi itu antara kelemahan Terengganu lah. Dan yang terakhir, kelemahan Terengganu adalah apabila mereka gagal untuk absorb ataupun menyerap tekanan yang diberikan oleh Johor Darul Takzim. Apabila mereka gagal untuk absorb tekanan yang diberikan oleh Johor Darul Takzim, maka dengan mudahnya Johor Darul Takzim boleh patahkan serangan dan juga build up mereka dengan mudah. Itu antara kelemahan pasukan Terengganu. Dan secara konklusinya, apa yang boleh saya katakan, selepas kemasukan Nik Akif dan Engku Syahiran, barulah kita nampak Terengganu boleh bermain dengan agak laju. Sebab apa? Sebab mereka ada fungsi ataupun top striker, iaitu Engku Syahiran, yang boleh bermain dengan baik, dan mereka ada Nik Akif yang boleh buat passing, long passing dengan accurate yang sangat-sangat bagus lah, kan. Jadi boleh saya katakan selepas itu game Terengganu cuba untuk dilajukan, akan tetapi semuanya dah terlambat sebab masa pun dah nak habis dah waktu tu. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.